Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para ahli panel dan para hadirin yang dihormati sekalian. Saya Nurawati Huda binti Razak selaku moderator bagi forum kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan para ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas sedikit sebanyak tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah tentang keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya di Malaysia. Hampir setiap hari kita dihidangkan dengan isu kemalangan jalan raya yang terpampang di akhbar harian. Bukan sahaja di akhbar harian, malah media massa juga turut mendedahkan tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Kemalangan jalan raya yang berlaku telah merenggut banyak nyawa dan menyebabkan kecederaan yang serius berlaku terhadap pengguna. Kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak juga semakin hari semakin membimbangkan. Menurut kajian statistik Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya MIROS, Kementerian Kesihatan Malaysia MOH dan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ di Malaysia, kemalangan yang melibatkan kanak-kanak di negara ini meningkat sebanyak 40.8% semenjak tahun 2010. Kemalangan jalan raya ini merupakan salah satu masalah utama yang berlaku di negara yang sedang membangun ini. Ia boleh menyebabkan berlakunya kematian, kehilangan harta benda dan kehilangan keupayaan diri. Kanak-kanak lebih mudah melibatkan diri dalam kemalangan jalan raya kerana perkembangan fizikal dan mental mereka yang belum matang. Keadaan fizikal yang kecil boleh menyebabkan kecederaan yang lebih teruk berlaku jika terlibat dalam sesuatu kemalangan. Kanak-kanak adalah individu yang berisiko terlibat dalam kemalangan jalan raya kerana mereka tidak mematuhi peraturan jalan raya atau mungkin tidak diberi pendedahan oleh ibu bapa mereka tentang keselamatan di jalan raya. Pada masa kini, kenderaan di jalan raya semakin hari semakin bertambah. Kebanyakan kemalangan yang melibatkan kanak-kanak berlaku ialah apabila mereka bersendiri atau tiada pengawasan daripada orang dewasa atau ibu bapa bagi mengelakkan kemalangan tersebut berlaku. Kenderaan di Malaysia bukanlah satu dua, malah berjuta-juta kenderaan yang digunakan oleh masyarakat. Tidak semua masyarakat yang menggunakan kenderaan memberikan sepenuhnya tumpuan ketika memandu kenderaan. Jadi, masyarakat seperti inilah yang menyumbangkan berlakunya kemalangan jalan raya di Malaysia. Ibu bapa pada masa kini juga tidak terlalu memberikan pendedahan kepada anak-anak mereka tentang cara menjaga keselamatan diri ketika berada di jalan raya. Itu sahaja sedikit sebanyak tentang pengenalan topik ini. Kita akan mendengar pula tentang punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia yang akan disampaikan oleh ahli panel kita yang pertama, iaitu Nur Aina Adlin binti Muhammad Nazir. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai panel 1, Nur Aina Adlin binti Muhammad Nazir, pemegang kad matrik KBN 2108-10230. Berdirinya saya di sini untuk menerangkan punca keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya. Yang pertama, kecuaian ibu bapa. Ibu bapa atau orang dewasa perlu menitik beratkan soal keselamatan di kalangan kanak-kanak kerana mereka adalah insan yang lemah. Dan yang paling menyedihkan, kecuaian ibu bapa antara punca kes kemalangan dalam kalangan kanak-kanak makin meningkat. Ibu bapa haruslah melatih anak-anak melintas menggunakan lintasan pejalan kaki dengan selamat apabila melintas. Menasihatkan anak-anak supaya fokus bila melintas jalan raya dan elakkan bergurau senda di atas jalan. Seterusnya, yang kedua, bermain di kawasan kediaman. Keselamatan kanak-kanak sewaktu menggunakan jalan raya amat membimbangkan, terutamanya apabila perlakuan mereka di luar kawalan ibu bapa. Kanak-kanak bertindak menggunakan jalan raya mengikut kehendak diri mereka sendiri sehinggalah tidak mempedulikan bahaya yang bakal dihadapi mereka, terutamanya sewaktu bermain di jalan raya yang berdekatan dengan kawasan kediaman mereka. Punca kemalangan kanak-kanak boleh berlaku oleh kerana kecuaian kanak-kanak itu sendiri. Sikap pengguna jalan raya yang ingin juga memberikan impak kepada keselamatan kanak-kanak sewaktu menggunakan jalan raya. Sikap pengguna jalan raya yang bertindak memandu kenderaan dengan kelajuan yang tinggi akan memberi risiko keselamatan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tidak melihat kiri dan kanan sebelum melintas atas jalan raya.
Seterusnya, antara punca yang boleh dibincangkan ialah kesesakan lalu lintas di sekolah. Kanak-kanak masih tidak mampu untuk membuat keputusan yang selamat sewaktu menggunakan jalan raya. Oleh itu, pihak sekolah haruslah memperkukuhkan sistem keselamatan di sekolah. Contohnya, membina jejantas bagi memudahkan kanak-kanak untuk melintas di jalan raya apabila datang dan balik dari sekolah. Selain itu, penjaga keselamatan sekolah haruslah memastikan kanak-kanak melintas menggunakan lintasan jalan kaki dengan berhemah. Yang terakhir, pengkongsian jalan raya. Ini memberi risiko kepada golongan kanak-kanak kerana mereka masih tidak cekap untuk menggunakan jalan raya. Kemalangan jalan raya melibatkan kanak-kanak juga sering berlaku di kawasan sekolah dan kawasan kediaman mereka. Kesesakan lalu lintas di kawasan sekolah pada waktu puncak memberikan risiko kepada kanak-kanak. Sikap pengguna jalan raya yang tidak memberi keutamaan kepada kanak-kanak untuk melintas jalan akan memberikan risiko kemalangan jalan raya. Manakala di kawasan kediaman pula sering menjadi kawasan kanak-kanak bermain lebih-lebih lagi pada waktu petang. Cuaca yang gelap dan kehadiran kanak-kanak bermain di jalan raya tanpa disedari oleh kenderaan yang melalui kawasan tersebut memberi risiko kemalangan kepada kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Kini saya menyerahkan kepada panel 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Nur Aina Adlin atas penerangan tersebut. Sekarang mari kita dengarkan tentang kesan-kesan berlakunya kemalangan jalan raya dalam kalangan kanak-kanak yang akan disampaikan oleh ahli panel kita yang kedua iaitu Nur Aidil Husna binti Muhammad Syarudin. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan-kesan keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya. Menurut Institusi Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS 2008, kemalangan jalan raya di Malaysia telah mengorbankan 410 nyawa kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 15 tahun dan seramai 2,797 orang kanak-kanak mengalami cedera ringan dan serius pada tahun 2009. Sebanyak 43% kemalangan membabitkan kanak-kanak yang menunggang motosikal atau pembonceng motosikal dan 24% melibatkan kemalangan kenderaan serta 18% membabitkan kanak-kanak yang berjalan kaki sewaktu melakukan perjalanan. Selain itu, keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya dapat mengakibatkan kelumpuhan, kecederaan atau kerosakan fungsi tubuh badan. Antara kerosakan fungsi tubuh badan mungkin banyak berfokuskan kepada sistem saraf, tulang, tisu serta otot kerana ia adalah antara anggota terpenting manusia. Malah, kanak-kanak juga akan mengalami trauma jika mereka pernah terlibat dalam kemalangan jalan raya atau melihat kemalangan di depan mata mereka sendiri. Kebanyakan mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya majoritinya akan merempuh ke alam maut kerana terutamanya kanak-kanak. Kecederaan yang parah terutamanya di bahagian kepala ini dapat mengakibatkan kematian. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Nur Aidil Husna atas penerangan yang padat itu. Sekarang mari kita dengarkan pula tentang cara-cara mengatasi masalah kemalangan jalan raya dalam kalangan kanak-kanak yang akan disampaikan oleh ahli panel kita yang ketiga iaitu Afra Zahwani binti Ahmad Sahril. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan cara mengatasi keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya. Mangsa jalan raya biasanya terdiri daripada kalangan kanak-kanak. Mereka mungkin terdiri daripada kalangan pejalan kaki, penumpang kereta, bas atau penunggang motosikal. Kemalangan jalan raya boleh mengakibatkan pelbagai kecederaan. Di Malaysia, penunggang dan penumpang motosikal merupakan pengguna yang paling ramai menderita akibat kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya tidak harus dipandang enteng. Mesti dibanteras ke akar umbi, kudrat semua pihak mesti digambling, azam janganlah berbelah bagi. Setiap individu mempunyai peranan yang penting bagi mengelakkan kemalangan jalan raya. Amalkan budaya pemanduan berhemah. Langkah-langkah yang pertama untuk mengatasi kemalangan jalan raya ialah sentiasa memeriksa keadaan kereta dan penumpang sentiasa selamat sebelum ke destinasi. Sebagai pemandu yang cermat, kita perlulah membuat pemeriksaan kereta dalam keadaan yang baik seperti brek, tayar, petrol dan air. Selain itu, memastikan pemandu dan penumpang menggunakan tali pinggang
dan gunakan tempat duduk khas bagi kanak-kanak. Jangan sesekali berkongsi tali pinggang keselamatan. Elakkan daripada membawa kanak-kanak menunggang motosikal. Jika kereta dilengkapi dengan beg udara, jangan letakkan kanak-kanak berada di hadapan kerana ia boleh menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak. Dengan ini, bayi dan kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun sepatutnya letak di belakang tempat duduk khas kanak-kanak. Dan pemandu juga perlu menggunakan sistem kunci kawalan kereta sebelum bergerak ke destinasi. Lain daripada itu, pejalan kaki juga antara salah satu langkah yang perlu diatasi bagi mengelakkan keterlibatan kanak-kanak dalam kemalangan jalan raya. Sebagai ibu bapa, perlulah mengawasi dan memerhati kanak-kanak supaya tidak bermain di kawasan berhampiran dengan jalan raya. Jangan sesekali membenarkan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun melintas jalan secara bersendirian. Pihak penjaga seboleh-bolehnya membimbing kanak-kanak dengan gunakan laluan yang betul. Contohnya, menggunakan lampu isyarat, ruang pejalan kaki dan lintasan pejalan kaki. Jangan berlari ketika melintas jalan raya. Sebelum melintas jalan raya, lihat kiri, kanan, kiri terlebih dahulu. Jika terdapat laluan lintasan pejalan kaki di bawah tanah atau laluan jejantas, pengguna sepatutnya menggunakan laluan tersebut. Pengguna sepatutnya tidak dibenarkan melintas jalan sekurang-kurangnya 100 meter daripada kawasan tersebut. Kata orang tua-tua, malang tidak berbau. Pendidik atau ibu bapa sendiri mesti memahami maksud bidalan ini. Ibu bapa atau pendidik memainkan peranan penting bagi menjaga kanak-kanak daripada terlibat kemalangan jalan raya. Ibu bapa mestilah membimbing kanak-kanak dan sentiasa memerhati papan-papan tanda sebelum melintas jalan raya. Papan tanda yang disediakan oleh kerajaan bertujuan untuk memastikan keselamatan para pengguna jalan raya. Keselamatan kanak-kanak pasti dapat dijamin jika arahan dipatuhi. Akhir sekali, pemandu kenderaan mesti memusatkan perhatian semasa memandu. Mereka tidak seharusnya membuat kerja lain, menggunakan telefon, bergosip dengan orang lain dan sebagainya. Kesimpulannya, kemalangan di jalan raya tidak diimpikan oleh setiap orang. Bab pepatah Melayu, pandu cermat, jiwa selamat. Pengguna-pengguna jalan raya mestilah mengimplementasikan kewajipan masing-masing. Dengan ini, barulah keselamatan setiap pengguna dapat dijamin. Usaha-usaha kolektif yang saya cadangkan mestilah dilaksanakan dengan segera. Ingat, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sekarang mari kita dengarkan pula tentang kepentingan pendidikan tentang keselamatan jalan raya pada kanak-kanak yang akan disampaikan oleh ahli panel kita yang keempat, iaitu Nur Fatihah Bahari. Assalamualaikum, saya Nur Fatihah Bahari. Saya sebagai ahli panel yang keempat. Kepentingan pendidikan keselamatan jalan raya. Pendidikan keselamatan jalan raya ialah merupakan proses pendidikan sepanjang hayat. Ia haruslah bermula sejak peringkat sekolah lagi serta merangkumi program-program bagi mengajar amalan mengenai keselamatan. Contoh-contoh program yang perlu dilaksanakan ialah mengadakan aktiviti kempen, pameran dan aktiviti kelab persatuan mengenai keselamatan di jalan raya. Program ini juga merupakan satu inisiatif jangka masa yang bermula dari peringkat kanak-kanak bagi melahirkan generasi baru pengguna jalan raya yang mengamalkan budaya selamat, beradab, berhemah dan berhati-hati di jalan raya. Tujuan pendidikan keselamatan ini ialah untuk memupuk pemahaman dalam kalangan kanak-kanak serta ibu bapa mengenai bahaya semasa berada di jalan raya dan mengenai amalan yang baik serta selamat. Seterusnya ialah
dapat memupuk nilai-nilai yang baik dan selamat di kalangan kanak-kanak semasa berada di jalan raya demi keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Kita haruslah mendidik kanak-kanak di usia yang muda supaya mereka menjadi orang yang berhemah semasa di jalan raya dan sekaligus ia boleh mengurangkan kadar kemalangan. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa semua pihak atau ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka mengenai kepentingan keselamatan di jalan raya ini sejak awal lagi agar mereka menjadi pemandu ataupun pengguna jalan raya yang berhemah di masa hadapan. Terima kasih kepada Nur Fatihah Bahari selaku ahli panel kita yang terakhir bagi forum ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel yang sudi berkongsi pendapat anda dalam forum kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberi manfaat kepada orang lain. Nampaknya masa amat mencuburi kita. Sebelum berakhir, kemalangan jalan raya yang berlaku terhadap kanak-kanak tidak seharusnya dipandang enteng oleh semua pihak. Peningkatan jumlah kematian dalam kalangan kanak-kanak memberikan kesan jangka masa panjang kepada ekonomi negara. Ini kerana negara bakal kehilangan sumber tenaga untuk pembangunan negara akan datang. Kanak-kanak merupakan generasi pelapis negara dan usaha yang berkesan haruslah dirangka bagi memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin. Peranan ibu bapa dan pengetahuan tentang keselamatan melintas jalan raya adalah penting bagi mencegah kemalangan jalan raya dalam kalangan kanak-kanak terus berlaku. Sedaran ibu bapa tentang perkara ini adalah merupakan satu strategi penting bagi mencegah kemalangan jalan raya daripada terus berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Polisi yang berkesan daripada pihak yang bertanggungjawab dalam mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya dalam kalangan kanak-kanak. Ini akan memberikan jaminan terhadap keselamatan kanak-kanak terutamanya ketika menggunakan jalan raya. Sekian sahaja daripada saya selaku moderator dan juga keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Assalamualaikum dan bye.